wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita kembali ya, dan kali ini seperti biasa saya ada bersama Azni untuk kita buat analisa pasaran. Azni, kita tadi tengah cerita pasal Clash of Clans. Tapi nanti saya sembang dengan Azni ya. Okey, jadi kita teruskanlah ya. 3 sesi hari ini, session Zul. Tak ada 7 sampai 8. 7 sampai 8. 7 sampai bila aku nak makan 7 sampai 8. Saya ada sesi, ada berapa banyak sesi? Saya pun tak tahu. Nak pergi beli grocery, ayam habis. Okey, kita sambunglah ya apa yang kita bincangkan. Basically tak ada banyak perubahan. Of course anda nampak ada yang tanya saya ni kalau kita ada US dollar index ni naik. US dollar index naik. Okay. Kan? Tetapi kenapa AUD US dollar naik? AUD US dollar naik juga. Naik. Kalau ikutkan sekarang ni US dollar kuat kan? Betul. Tapi kenapa AUD dengan NZD naik? CAD tak. Tetapi AUD dengan NZD naik. Faham kan? Dollar index ni tak ada AUD dengan NZD. Dia adalah against 6 mata wang ya, tapi tak ada, dan mostly adalah euro. Kita sedang melihat kelemahan euro, GBP. Itu cerita perang, orang perang kot dekat Rusia, dekat Ukraine tu kan. Jadi itu isu dekat Eropah. But apa pun, seperti yang kita bincangkan sebelum ni, saya masih melihat kepada indeks untuk melengkapkan struktur yang berikut, dan saya mengikut struktur yang hijau ni, tak ada perubahan. Dan untuk dia nak buat macam ni, untuk lengkapkan yang hijau ni, okey, itu cuma boleh berlaku sekiranya US dollar yang menguasai pasaran. Dan kita pun nampak sekarang ni dollar index naik. Ini yang kita duk cerita sebelum ni, di mana kita masih melihat kepada pergerakan ini. But jaga-jaga sikit dengan kekuatan US dollar ataupun kelemahan euro, sebabnya anda dah nampak divergence. Ya, ini buat higher high. Di sini kesemuanya menunjukkan ada divergence ya. So, seperti yang kita ceritakan, setakat ini kita nampak daripada 10 ni ya. Ini 1, ini 2, ini yang tertinggi, ini 3, ini 4. Tak tahu nak kira dia, kira pakai stokastik lagi senang, 4, dan kita ada divergence. Jadi kita jangkakan 5 selagi ini tak break. Kalau dia break, kita buat apa? Jo, Pian. Mana dia? Saya puas Abang Jo. Sesi sampai Siti Wani. Seminggu depan sambung, berbuih mulut aku kan. Ayam habis, tak ada makanan. Nak masak mi tengah malam, tak ada ingredient. Kena extend nak makan kedai mamak bawah rumah Abang Zul. Hari tu dah janji. Jo menang. Jo menang. Jadi Jo bila-bila datang cari saya. Jo tahu kat mana nak cari saya. Sila. Jo menang, memang tak lupa janji. Break kita extend. Kalau break kita akan jadikan ini next number, Pian. Kalau ini break, ini turun. Itulah keistimewaan guna sequence chart berbanding dengan Elliott wave. Kalau dia break, ini break, dan maksudnya kita akan extendkan. Now, kalau kita extendkan, ini akan jadi 6, 7, 8 dan 9. Ingat nombor-nombor dia, 5, 9, 13, tambah 4, tambah 4, tambah 4. Kenapa saya tak tahu? Anda buka chart di belakang semua macam tu. Tak tahu kenapa. Tak tahu kenapa. Faham? Abang Jo, ya. Semua belajar Jo. Gemuk Jo. Faham, Pian? Itu keistimewaannya menggunakan sequence chart berbanding dengan menggunakan Elliott wave. Senang nak tahu. Bawa durian. Boleh Jo. Datang kontak saya. Jo menang. Jadi
ada point Jo kat situ. Saya rela je Jo. Saya asal ada teman makan je. Faham tak Jo? Pian? 1, 2, 3. Macam mana kita tahu 1, 2, 3? Kita tengoklah stokastik dia. 1, 2, 3. 4 break. Lepas ni, sekarang ni kita dah ada divergence. Kita jangkakan 5 bila dia habis ya. So, maksudnya, apa maksud dia untuk trading? Jadi maksudnya untuk euro US dollar ni akan menaik. Akan menaik bila sini pun dah ada divergence. Benda yang sama. Dalam ni pun ada. Time frame kecil pun ada divergence. Di M15, M3 semua dah ada divergence. Sekarang ni dah ada divergence. Kalau di time frame kecil lah ya. So bila-bila structure ini boleh habis sebelum kita ada correction. Tapi correction berkenaan akan lebih kecil. Kecuali kita break. Kalau break, correction dia besar sikit. Terbalik. Kalau divergence dia break, then correction dia kecil. Kalau divergence dia tak break, then correction dia besar sikit. Itu beza dia. Sequence ni, nombor Fibo, sequence pun sama juga. Pelik pun ada. Itulah. Kan Kimi? Kalau faham benda tu, then faham. Tak apa. Semua saya buat semua kepada Fibo. Tak apa. Tapi saya tak explainkan benda tu sampai kita cerita pasal time dynamic. Itu belum lagi. Lama lagi. Belum lagi ya. Saya nak anda fahamkan sequence ni dulu. Jadi bila-bila structure ini akan buat yang dua ni. Ataupun kalau kita ada break, kita mungkin akan buat correction yang besar sikit. Maksudnya correction kepada whole structure ini. Kalau ini break. Faham? Kalau dia break, then kita akan extendkan 1, 2 ataupun kita extendkan yang belakang. Sebab apa apa saya lukis macam sekarang ni? Sebab kalau saya letakkan macam ni, try tengok chart ni besar sikit. Kalau saya letakkan 1 merah, 2 merah, 4 biru ni Azni, ni 4 biru, pecahan kepada 5, kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang merah. Okey, itu fractal. Itu dalam edit wave. Saya tak dapat letak, sekarang ni saya letak 1, 2 kat sini. Kita sedang menghabiskan 3, 4, 5. Ini yang kita cover dalam sesi saya awal tadi, di mana kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kalau saya letakkan ke semua ni 1, apa beza dia? 1, 2, kita sentiasa extendkan wave 3. 2, 3 macam ni, 4, 5 tembus. Kita tak dapat extendkan wave 3. Sebab balik kepada dollar index. Tengok ni kita tengok euro US dollar lah. Kita nak katakan ini adalah motif. Ataupun dalam sistem Azni ini A. Betul. Ini B. Sebab ini kita katakan motif, sini motif, motif, korektif yang tak buat high, jadi kita katakan ini akan masih ke atas ya. Betul. Itu dalam yang saya faham sistem Azni. Saya pun tengok sistem Azni, belajar juga kan. Mana yang kita faham ambil. Okey. Saya tak dapat nak katakan sini tembus. Boleh tak dia tembus? Boleh. Itu akan jadi B yang besar. Sebab ini tak break ya. Itu cuma kalau ini tembus. Kita tak ada confirmation benda tu. Benda sama je. Cycle dia semua sama je. Sebab dekat sini 5. Sini motif. Jadi kalau dia break, jadi next support kita sini. Itu je dia. Sama je. Jadi apa pun, pertama sekali kita jangkakan support kat sini tak ni. Sebab itu saya tak dapat extendkan 1, 2. Saya kena buat macam ni 3, 4, 5 dan ini habis. Saya tak dapat nak katakan bahawa 1, 2, 3, 4 dia tembus dia. Itu beza dia tadi ya. Itu beza dia. Kenapa kita kena lukis macam ni. Kalau nak faham reason di sebalik, 1 ni di sini. Kalau saya letak 1 ni di sini dan kita katakan 2, apa kesan dia? Maksudnya correction dekat sini nanti
adalah kecil. Itu je nak cerita. Itu je. Dan seperti yang kita sebut, kesan dia kepada euro US dollar. Jadi boleh trade tak? Yes. Ini untuk mereka yang shorter term, intraday trader. Kalau anda nampak 3 correction, ini 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita ada benda ni yang tak lengkap ke bawah. Jadi 1, 2, 3 anda boleh cari untuk short. Tapi disebabkan kita nampak pergerakan UJ mungkin nak ke bawah. Saya lukis ini boleh habis di sini. Ini boleh habis di sini ya. C kita boleh habis di sini. Ya, tak kisah. Kalau kita ada benda ni yang dah mula jatuh, then saya lebih berminat kepada EJ sekiranya sini buat 3 lekuk yang jelas. Kalau dia buat benda tu lah, untuk short daripada 2. Kalau dia buat benda tu. Sebab kita ada sama juga breakout sequence ini yang tak lengkap 100%. Jadi EJ dengan EU lah. Tapi pilih antara dua, ada tengok yen, UJ. Kalau UJ jatuh, then EJ ada trade. Kalau UJ naik, seperti kita lukis, then ada trade euro US dollar. Maksudnya dolar lebih kuat daripada yen, ataupun yen lebih kuat daripada dolar. Pilih yang lebih kuat dengan yang lemah. Okey? Itu mukadimah dulu. Kita kepada Azmi pula. Semalam saya dah panjang lebar, hari ni Azmi panjang lebar sikit. Silakan. Okey. So, sekali lagi Assalamualaikum. So tadi ramai yang cakap so macam yang saya nampak juga dekat Euro USD bang kalau mengikutkan saya punya gayanya, gaya. So kita boleh nampak dekat sini ada satu pattern QML. Kita boleh cakap QML ataupun HNS lah. Kita ada low, kita ada high, kita ada lower low and higher high. Okay, bila kita tahu pattern yang macam ni terjadi, okay, kita dah tahu price akan naik ke atas. Tapi kena tunggu price masuk di dalam zone dulu. Tu pasal lah kenapa saya nampak okay, Euro USD ni akan keep on ke bawah. Lepas tu kalau kita buka dekat time frame daily pun, apa yang kita nampak adalah price membuat satu correction dekat sini. Okay, price membuat correction kat sini. So takkan kita nak cari buy. So cari buy tu boleh, tapi nak cari peluang buy dekat time frame kecil tu agak rumit sedikit lah. Sebab kita tahu trend dia adalah trend downtrend. Kita memang nampak trend dia adalah memang downtrend. Kalau katakan mengikut macam abang kata dia 5 wave kan. Saya nampak kat sini 1, 2, 3. Sini 4, sini 5. So 5 ni belum complete lagi dia punya wave dia. Apa yang kita nampak adalah kalau kita tengok dekat time frame H1. Okay, apa yang saya faham apa yang abang cakap tadi adalah kita boleh nampak dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, satu lagi ke bawah baru dia naik ke atas. Itu pandangan saya untuk Euro USD, and dia kena dengan kita punya bacaan dekat time frame weekly tadi. Okay, sekejap. Mana time frame weekly tadi? Okay. Kena dengan time frame weekly kita kat sini tadi. Okay, ada satu ada satu HNS level ataupun QML level. So memang menunggu dekat zone ni lah kira. Kalau nak sell pun better tunggu buy lah dekat sini. Kalau saya lah. Better tunggu buy lah. Sebab price bila-bila masa je dia boleh terjun terus. Bila-bila masa. Kadang-kadang kita tak perasan pun. Alright. Itu untuk Euro USD lah. And then kita nak sebut tadi Euro USD lebih kurang je macam Euro AUD. Sebab kalau Euro USD naik, insyaAllah Euro AUD ni pun akan naik juga. EJ ni pun akan naik juga. Sebab dia keep on ke bawah. And then kita boleh tengok dekat pair GBP USD. GBP USD still sideways dekat situ, memang agak lama. Maybe daily punya correction ataupun H4 punya correction. Menunggu kita punya position kat bawah ni. Kenapa kat bawah ni adalah macam yang selalu kita ulang, ada satu level kat bawah ni yang cantik, and kita maybe short term saja. Kita tak adalah nak cakap dia terus pergi ke atas. Okay. On the meantime, kita memang target price. First level adalah untuk break ni dulu. Itu je. First level untuk break ni dulu. Kira kita buy awal lah.
Kita buy awal, kalau kita tarik pun Fibo expansion kita dapat kat sini 100%, and sini adalah kita punya level entry untuk buy. Tapi untuk hold tu boleh, tak ada masalah, but tengok pecahan price tu dekat mana. Kalau kata price tu pecah and pull back, yes, kita hold position ni. BE tutup separuh, yang satu layer hold. Hold benda lah tu. Okay, kita tengok lagi kat mana ada peluang-peluang nak re-entry. Biasa kita akan re-entry lah. Kalau saya punya style, biasa kita bila dia pull back, breakout tempat yang betul, yes, kita akan re-entry lagi. Sampai ke next resistance. Itu dia. So kalau kita nak tengok pun jauh sebenarnya resistance dia, yang first level dia nak kena break tu level sini. Adalah daripada zone kita tu ada 180 pip, 190 pip. So kena tunggulah EJ sampai ada bang. EQ leg. Nanti saya terangkan. Tengok kat mana saya letak invalidation kini. So lepas tu kita nak tengok gold lah. Ramai lah. Saya dah cakap dah, gold ni memang naik ke atas dahulu. Dia macam mana nak cakap gold ni, dia tengah serabut. Okay? Dia tengah serabut. So kalau nak buy dekat sini, okay, keluarlah hari yang sama juga. Tak payahlah nak hold mana-mana hold gold ni. Belum masa untuk hold gold ni. Dia memang serabut semua dia. So kalau macam saya pun scalping je kat sini. 50 pip keluar, 50 pip keluar. Tak payah nak sibuk-sibuk nak scalping dekat nak hold dekat gold ni. Memang kita nampak belum ada yang jelas lah kira dekat sini. Sebab dekat sini apa yang kita nampak, okay, price boleh terus naik kejar atas ni dulu. Boleh je. Sebab sekarang kita nampak ini adalah satu pattern pullback sebenarnya. Price boleh je buat macam ni, naik sampai ke atas, turun sekali lagi macam ni, lepas tu baru naik ke atas. Boleh jadi macam ni. Jadi apa orang kata, continuation pattern. Okay, continuation pattern. Boleh jadi macam ni juga. Kita tak tahu. So kalau kata pun nak belum complete, movement dia belum complete. Yes, belum complete. Hari tu pun yang masa kita bagi setup dekat sini, dah profit tu dah lah. Okay, dah profit tu dah lah. Jangan pergi hold lagi, kan dah naik kena BE. Okay, position yang kita kat sini hari tu kita dah secure dalam 300 gak. Sebenarnya 300 pip. Lepas tu price naik lagi. Okay, dia masuk balik dalam zone ni. So kalau dia masuk zone ni dah banyak kali, saya dah tak trade lah. Dia dah banyak kali dah masuk 3 kali, and dia dah jadi high risk sebenarnya. Okay, bila-bila masa dia boleh tembus. Cari atas ni pula. Ada zone lagi. Okay, so be careful dengan gold ni. So far boleh nak trade, tapi hanya short term sahaja untuk gold. And then kita nak tengok juga dekat JJ. Okay, JJ. Kat sini apa kita nampak, JJ mencari arah. Okay, mencari arah. Hari tu kita ada peluang scalping dekat sini, and then rasa pun dah profit. Kat sini profit, first touch, jalan, close. Sebab kita memang tak nampak lagi untuk dia, untuk kita buy dekat sini sangat-sangat high risk. Sangat-sangat high risk. Sebab price tak breakout kat atas ni, dia dalam zone. Okay, kalau katakan, kejap. Masa tu, kejap. Okay, katakan kalau price break zone ni, patah balik, yes, zone ni kita boleh entry and hold. Okay, tapi sekarang ni dia tak break. Dia tak break. Okay, kita tahu price akan turun bawah lagi. Itu je. Saya akan tengok market structure juga. Okay, tengok dia break lower high, lower low. Benda tu sangat-sangat penting untuk kita tahu price nak pergi mana sebenarnya. Itu dia untuk JJ. JJ kalau kita tengok dekat H4 pun, dia sideway ni sebenarnya. Dia berada dalam sideway. Naik atas, turun bawah. Naik atas, turun bawah balik. Naik atas, nampak? Kita nampak dia adalah membuat satu sideway yang besar. Adakah dia boleh naik atas? Dia boleh naik atas, dia boleh turun bawah. Untuk apa ni orang kata, JJ ni. Okay, kalau nak kata kat sini pun boleh kata zone buy. Zone buy sebab kita nampak price dia dalam price, dia sideway. Okay, sideway. Dia dalam macam ni. So bila dia dalam macam ni, kita nampak price macam ni, okay, price dah sampai
bottom. So kita tahu price nak naik atas balik kalau dia sideway. So trade je lah mana yang untuk short term. JJ lalang, betul. Lalang boleh, kita nak panggil dia loceng boleh. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Okay. So macam mana-mana kita boleh, sebab dia sideway. Kalau market tengah sideway, kita trade secara cara sideway. Kalau dia tengah trending, kita trade cara trending macam mana. Okay. Itu untuk JJ. Macam EJ tadi tu. EJ ni aduh. Okay. Penat dah. Okay, sekejap dulu. Delete dulu. Biasanya kalau dah serabai-serabai macam ni, delete je. Okay, kalau kita tengok weekly pun, serabai-serabai delete je. Okay, kalau kita tengok dekat weekly pun, price berada kat mana sekarang ni. Okay, price dia kat tengah-tengah ni. Nampak? Sideway. Okay, lepas tu dia buat correction kat sini. Okay, kita boleh nampak benda tu dekat daily. Daily kalau kita zoom sikit, nampak? Dia punya pergerakan. Sangat naik turun. Okay, sekarang price berada dekat resistance become support. Dekat dia akan naik. Tu tak pasti. Tu kena kira lah wave dia. Kalau nak kita nak ikut cara wave kan. Tapi kalau terdekat dia adalah dia dah breakout. Kalau terdekat dia adalah price dah breakout. Okay, kita boleh nampak kat sini price breakout. Retrace dia, tengok jauh macam mana. Ni breakout. Boleh kemungkinan price buat macam tu juga lagi. Sebab sini pun dah ada breakout. Dua dah breakout. Berkemungkinan price akan retrace jauh ni. Untuk pergerakan ni sahaja. Sebab kalau kita nampak dekat sini adalah, kita boleh cakap ni adalah satu correction. 1, 2, 3. Zaz turun bawah. Correction lagi. Turun bawah lagi. Price bergerak macam tu, kita follow cara macam tu. Kita nampak channel dia macam mana. Sate bahasa kita pian. Sate. Cucuk macam ni, sate. Okay. Alright, tu untuk Euro JPY. Macam USD JPY tadi saya nampak price nak pergi bawah. Kita nampak price maybe nak pergi bawah. Ke bawah dulu. Apa-apa pun kita nampak dia nak pergi ke bawah dulu. Sebab kita nampak ada satu correction dekat sini. Okay. Okay, ni nampak dengan jelas lah. Kita boleh nampak dekat sini. So maybe price akan ke bawah dahulu untuk UJ. So UJ pun kita nampak ke bawah. EJ pun kita nampak masih ke bawah. Maybe nak cakap JPY kuat tak boleh bang kan? Betul tak? Apa dia, kalau UJ ke bawah, JPY lebih kuat daripada US dollar. Jadi Euro JPY lebih sesuai daripada Euro US dollar. Sebabnya kuat dengan yang lemah lah. Apa-apa pun is Euro punya weakness pada waktu ni. Memang nampak. Sebab itu dollar index naik tu. Okay, saya serah balik kat abang. Okey, sekejap Mana share screen punya ni pun kena tekan balik ni. Share screen. Okey, kejap. Okey. Soalan Kimi mengenai equilibrium. Okey. Yes, dia kalau dekat time frame besar, yang saya sebut satu saya sebut tadi itu untuk intraday. Saya terangkan ya. Ini adalah chart EJH4. Okey. Simple, ini motif. Okey, dan ini adalah korektif dalam 3 struktur. Ini adalah korektif dalam 3 struktur, diikuti oleh satu lagi pergerakan motif, diikuti oleh pergerakan korektif. Okey. Apapun struktur kedua-dua ni semua dah sampai 100%. Okey, itu adalah dekat H4. Kalau kita katakan struktur di sini sebagai motif, dia kena ada kiraan berikut. 5, 9, 13 tambah 4 tambah 4. Okey. Ni untuk scalper ya, anda boleh pakai benda ni. Untuk intraday anda boleh pakai benda ni ya. Jadikan H1 ataupun H4 sebagai anda punya pengiraan lekuk. Kalau anda nak katakan ini motif, jumlah-jumlah lekuk dia hendaklah lengkap kepada 5, 9, 13. Tengok kiraan ni. 1, 1. Ini paling simple lah kira dia. 2, 2. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ni dah 9 ya. Kita dah ada ni. So, disebabkan dia dah masuk 9, 1, 2, ingat yang kita ambil sebagai, saya kena masukkan dinamik. Tapi kalau satu chart dia tak dapat buat macam tu, kenapa kita tak dapat katakan ini akan buat yang besar, yang tadi yang ni Kenapa? Sebab kalau kita katakan ini akan buat 1, 2, lepas tu tembus ke bawah, Euro US dollar akan tembus ke bawah, Euro JPY akan tembus jauh ke bawah. Faham? Itu adalah kekuatan US dollar yang amat-amat kuat dan kita akan ada indeks yang jatuh dengan banyak. Itu sama macam COVID-19 masa jatuh. Saya tak dapat nak katakan benda tu. Masa COVID-19, ni masa saya, masa COVID-19 tengah kemuncak pada 19 hari bulan sampai 23 hari bulan, UJ naik turun. Kalau anda tengok dekat chart, anda akan dapati US dollar lebih kuat daripada yen. Tiba-tiba je. Betul. Pada waktu itu, itu adalah kemuncak. Jadi, kita kena ambilkan 1, 2 dan kita tak dapat nak extendkan terlalu jauh tau. Kita kena jadikan ini sebagai pengiraan 5, 1, 2 ataupun pecahan kecil ni. Dan ini adalah yang kecil. Kita kena pecahkan macam tu, Kimi. Jadi kita punya invalidation sekarang ni, kalau anda refer kepada chart saya, mana EJ kita? Invalidation kita dekat H1, maksudnya anda nak kira equal leg, anda akan ambil equal leg ini. 1, 2. Saya guna sequence. Nanti saya akan terangkan pada hari bila kita cover korektif. Hari Selasa kita akan cerita pasal korektif ya. Di mana saya akan tarik Fibo untuk, itulah guna invalidation line tu ya. Tempat anda tarik Fibo. Bukan sini-sini. Faham tak? Bang, boleh tak kalau macam kita nak cakap Euro JPY ni dekat weekly dia adalah wave 4? Itu soalan dia. Dekat weekly wave 4. Dekat weekly. Dekat weekly wave 4. Sebab kita nampak dia macam ada satu pasal motif dekat situ kan. Ini sebagai wave, maksudnya sini sebagai sekarang ni 4. Yang sideway tu. Ini, yang ini sebagai 4, ini 1, ini 2, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Boleh? Kalau kita nak, tapi kalau dia sebagai wave 4, dan ini sebagai 1, boleh? Boleh, tetapi kenapa kita tak buat dan katakan dia sebagai 4 macam ni? So, kalau kita katakan ini sebagai wave 4 yang whatever ni, 2 kita, maksudnya ini adalah 1, ini 1, 2 dia kalau kita nak katakan dia sebagai 4. 1, 2 ni dan saiz yang ni, chart dia tak symmetrical tau, terlalu tak kena. Satu lagi, kalau kita pergi dekat daily, pergi dekat, ambil dekat ni lah. Saya tengok dekat monthly, tengok Pergerakan sekarang ni membetulkan struktur ini. Faham tak? Dia membetulkan ini. Jadi ini complete 1, 2. Nampak tak dia punya ni? Dia complete. Dia reset kepada whole structure. Satu structure reset. Dekat stokastik ni jelas menunjukkan dia dah buat lekuk baru. Itu lekuk pembetulan. Jangan terkejut, saya tengok semua time frame. Sampai ke, tadi kita tengok berapa? M1. Saya ingat ambil dari point 2. Kita akan, sebab itu sebenarnya, seperti yang saya jelaskan sebelum ni, saya menggunakan sequence chart, bukan Elliott wave. Tapi kalau anda menggunakan Elliott wave, anda akan ambil kepada ini, kepada sini, sebagai anda punya incomplete sequence. Pun sama dengan incomplete sequence.
Tetapi kalau anda menggunakan sequence chart, maksudnya struktur sekarang ni, struktur ini dikira sebagai satu struktur. Kenapa? Kalau anda pergi dekat H4 tadi, anda akan dapati daripada atas ni, kat mana dia reset. Maksudnya, kat mana dia break trend line. Nampak? Faham tak? Jadi kita akan ambil macam ni. Itu beza sequence chart dengan Elliott wave. Elliott wave ni untuk kita mapping cantik lah. Tapi untuk trading saya gunakan sequence chart. Sebab itu mulai hari ni tadi kita dah cerita pasal motif sequence. Bahasa dia tak sama dengan Elliott wave. Motif sequence dan corrective sequence. Faham tak, Fi? Sebab dalam motif, dalam sequence charting, kita akan beratkan kepada momentum. Boleh, Fi? Jadi ini adalah some sort of wave 2. Ini connector kepada the whole structure. Bukannya ini. Tak apa. Kita belum masuk topik tu secara mendalam lagi. Saya akan terangkan, sebab itu saya dah kata semalam, hari ni kita dah cerita pasal extension tadi, macam mana kita pilih extension 1 ke 3 ke 5. Anda tak dapat nak cuma main extend saja. Kalau ikut Elliott wave biasa, orang akan lukis ini sebagai 1, dia jangka 2. Tapi kalau anda lukis macam tu, EJ ni ke tanah. Faham tak? EJ ni akan ke tanah. Maksudnya jadi macam ni. Ini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5. Itu baru habis 3. Ini 4. Boleh tak? Yes, boleh. Tapi selagi tak ada bukti kepada yang... Kalau ini berlaku, anda rasa indeks semua pergi mana? Pergi ke tanah juga, bang? Pergi ke tanah. Indeks semua akan macam ni. Ini akan jadi benda ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hanyut. Crash. Crash? Adakah akan crash sekali lagi? 2025. Kalau boleh kita tak nak sebab ada orang hilang kerja. Tak. Okey, dah jawab. If merujuk kepada kalau true reset, kenapa tak buat dia satu minor? Okey. Dia pergi tanya, dia jawab sendiri. Fifi jangan heran. Dia macam tu. Dia suka type dulu. Lepas tu hihi. Itu jom. Seperti biasa, Fi. Faham. Saya amat memahami. Seperti biasa. Tahu. Dia akan tanya, lepas tu sambil kita tengah menjawab, dia tanya. Lepas tu GBP AUD, bang. GBP AUD. GBP AUD kita tak dapat nak lukis dia sebagai apa? Sebagai benda ni, sebagai apa, sebagai ke bawah macam ni, disebabkan kita masih menjangka ada kekuatan US dollar. Kalau ini break di support, dolar tak ada kuat dah. Lagging, okey. Dia alasan dia sekejap, Pian. Alasan dia sama je, Pian. Seperti biasa. Tahu tak apa. Dia alasan dia tetap sama. Kalau ini berlaku, kita masih lukis, kita tak dapat nak katakan, kalau if ini berlaku, kita akan truncatekan C kat sini dan kita habiskan struktur 2 di sini. Kita akan buat benda tu. Kalau dia break bawah 1. Okay. Selagi dia tak buat dan kita masih ada US dollar yang tak lengkap, apa pun anda tak pergi trade di sini untuk long. Ni bila-bila boleh naik, tapi bila dia nak naik? Bila AUD US dollar lengkap. Habis kat atas ni, iaitu equilibrium di sini. Sorry, yang besar. London hujang lebat, Bang Pian. Oi, kat London ke sekarang? Dia cepat terbang biasa. Laju Ini masih tak lengkap lagi. Hampir nak sampai. Ni dah sampai.
ini dah sampai ini dah sampai 100%. Jadi anytime, tapi sekarang ni ini belum ada divergence. Dah ada divergence tak? Belum ada. Yep, belum ada. Katakan kalau AUD USD turun, adakah GBP AUD akan naik bang? Yep, AUD akan sideways. Bergantung kepada GBP. Kalau US dollar kuat, GBP akan naik bersama dengan US dollar. Dan GBP AUD akan naik. Tapi anda tak trade dia pada level ini. Kita masuk dah kena stop loss, jangan nak pergi lawan pula. Kan, jangan nak pergi balas dendam, tak ada. Cari kalau ini naik, the better trade adalah euro US dollar untuk short. Betul. Sama je sebab anda menjaga kekuatan US dollar. Short euro Euro AUD ni dia akan buat benda ni. Kalau yang itu berlaku, dia akan buat benda ni. Ini pun sama, kita jangkakan flat. Saya tak dapat lukis dia terus 1, 2, 1, 2, 3 macam tu. Saya tak dapat lukis macam tu. Sebab kalau ini berlaku macam ni, then dekat saham, kalau euro AUD kita lukis macam tu, map kita sentiasa indeks. Kalau saya lukis euro AUD macam tu, dekat indeks ni, ini pecut macam ni. Ini tak ada ke bawah dah habis. Kita ada 1, 2, 3 habis dah. Kalau saya lukis euro AUD terus menjunam ke tanah tadi, ini akan saya lukis macam ni. Tak ada ke bawah. Tak ada ke bawah. Jadi, kalau nak tahu euro AUD naik ke tak, anda tengok dia buat benda ni. 2, 3, 4, 5. Kalau dia 5, then euro AUD akan start habis. Sebab ini akan buat 4 dan 5. Baru dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru complete correction 7. Correction 3, 7, 11, tambah 4, tambah 4. Motif adalah 5, 9, 13. Kalau itu kalau indeks tak break low ini, tiba-tiba pecut apa cerita break, euro AUD akan junam ke bawah. Itu adalah yen negative dynamic. Maksudnya kita dah masuk wave 3, some sort of wave 3 kat sini. Then waktu tu Australia dollar kuat, New Zealand dollar kuat, semua dollar akan sideways, yen yang terjun. EJ terbang lah. EJ fly. Dia salah satu kena sideways. Indeks, basic dia benda ni, indeks 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ini asas dia. Seperti yang kita terangkan sesi awal tadi, ini kena motif. Maksudnya bila wave 3 dalam indeks, bila indeks kuat, yen tak dapat nak kuat. Bila indeks tengah pecut, dinamik dia, yen adalah negatif. Tetapi ada masa kan kita nampak indeks naik, yen pair jatuh. Itu bukan sebab yen. Itu disebabkan oleh US dollar. Anda pergi tengok dekat chart, bila anda nampak indeks naik tapi yen pair jatuh, contoh EJ jatuh, anda tengok euro US dollar. Euro US dollar akan jatuh lebih laju daripada euro JPY. Itu dia punya ni. Sebab itu jangan kata indeks naik, yen pair mesti naik. Kalau indeks tengah naik dalam wave 1 ataupun wave 5, yen pair boleh jatuh. Anda kena tengok dolar. Sebab itu bila trade yen pair, the best is ada dua masa. Satu adalah bila kita ada wave 3 dalam indeks, ataupun bila kita ada ketara dolar positif dynamic. Maksudnya EU naik, EU jatuh, EJ jatuh bersama dengan euro US dollar. Masa tu. Itu dia punya ni lah. Kalau tak truncated lagi lah indeks tu ini kali. Kita tunggu Pian, sabar Pian. Kerja kita tunggu je. Saya tak letakkan dalam ni lagi, saya belum updatekan chart.
Untuk daily, ni adalah daily punya level untuk US 500. Tapi dalam artikel saya dah tulis, tadi ada tulis satu artikel, jadi ni dah ada level. Tarik Fibo ni dah break. Jadi kalau Euro AUD, tengok kalau Euro AUD tadi ke tanah, ini pecut. Kita terangkit, sini dah cukup 3 wave. Kalau Euro AUD pecut naik ke atas entah apa-apa, ini breakout macam ni. Kalau EJ tadi tembus. Sebab itu kita lukis macam yang saya lukis sekarang. Saya tak dapat lukis lain sebab lukis yang logik-logik je. Kita yang benda masuk akal. Buat benda masuk akal. Faham tak cerita? Dia benda dia semua satu je. Benda tu je. Yang penting anda tahu apa jangan buat. Apa yang jangan dibuat sekarang. Anda tak masuk indeks untuk buy dahulu. Belum masa. Nombor 1, anda belum masa buy indeks. Anda tunggu indeks complete dulu. Saya belum masa untuk buy indeks. Tunggu indeks complete 3 lekuk. Bilanya dia complete 3 lekuk? Bila US dollar sama je. Menamatkan ke 13 ni. Sekarang ni kita tengah 11. Belum. Basic dia, bila US dollar menamatkan pergerakan ini, barulah kita ada dapat melihat indeks mula kuat. US dollar mahal sangat. Dah mahal, orang tak beli, tak masuk. Macam kita nak beli saham Apple, kita tukar duit dolar kan. US dollar mahal, gila kan nak beli. Jadi kita ada Fed. Tu saya dengan Azni insya-Allah pada bulan minggu depan, minggu 1 lagi Azni. Peak of the week. Kita akan bincangkan pasal FOMC. Kita akan ceritakan. Kita boleh tengok USD CAD bang. US dollar CAD. Canadian. Dollar Canadian. US dollar. Yang ini lain daripada AUD. Ingat, CAD adalah sebahagian daripada dollar index. CAD adalah sebahagian daripada dollar index. But, mind you, penurunan ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya tak terkejut kalau dia buat ke bawah. Saya tak terkejut benda tu. But, saya kena pecahkan dia kepada 1, 2, 3. Maksudnya jadi 7. Ini adalah 1, 2, 3. 3 jadi 4, 5, 6, 7. Saya kena pecahkan dia macam tu. Itu sequence chart. Jadi kita jangka untuk UCAD. Kenapa UCAD naik sedangkan minyak naik? Sebab itu anda tak dapat guna correlation direct. Anda kena guna 3. Indeks yen dengan dolar. Dia tak dapat, minyak naik, UCAD naik, CAD JPY jatuh, CAD JPY naik. Tak. CAD JPY lebih, CAD JPY tengok ini CAD JPY. Jatuh. Ini AUD JPY. Naik. Minyak. Tengok minyak. Mana? Minyak tak ke mana? Ni dah masuk, dah start. Kalau anda tengok dekat tanda kecil, dah nampak divergence. Ini boleh habis bila-bila. Mungkin kita akan ada ke atas ataupun ni dah habis. Saya ada cukup, saya boleh buat macam ni. Tak sampai berapa saat nak habiskan dia. Dan kita katakan ini ke bawah. Sebab kita dah ada divergence. Cukup lekuk untuk saya buat benda tu. Apa pun anda tak pergi, ni boleh buy minyak sekarang. Tak. Dah kenapa kau nak buy kat pucuk? Janganlah beli kat masa mahal. Ini betul-betul pucuk. Sekarang ni bang. Suka buy time mahal. Dah kenapa beli, dah tahu harga Musang King kan RM85 2 ulas. Janganlah beli kan. Saya nak belanja Joe ni. Bila datang Joe? Joe, nanti call. Janganlah beli waktu kat sini. Dan kalau anda nampak kat belakang, nampak tak kat mana anda sekarang? Anda sedang test zones.
Betul. Itu je. Jangan masuk dekat situ. Kalau nak masuk, kita tunggu tahun depan kan. Dah lama sangat tunggu-tunggu tak masuk-masuk ni kan. Tunggu dia buat collection ini. Apa berlaku saya tak tahu. Tapi kalau untuk short term masih ke atas. Yes. Itu adalah apa yang kita sebenarnya saya tak suka kepada chart sekarang. Tahu tak kenapa Pian? Saya pernah sebut benda ni awal tahun ini. Siapa pada hujung tahun lepas ataupun awal tahun ini. Siapa ingat kenapa saya tak suka kepada apa yang kita lukis sekarang? Yang kita sedang lukis sekarang adalah bibit-bibit awal untuk stagflation. Faham tak Pian? Stagflation. Inflasi naik lebih-lebih, ekonomi jatuh merudum, orang hilang kerja. Sebab ini mungkin adalah wave 1. Sebab itu saya tak letak macam ni. Saya tak letak dia jadi wave 3. Kalau saya letak wave 3 macam ni, ini stagflation. Yes. Sebab itu saya kena letakkan 3, 4, 5. Jangan main lukis dia. Ada maksud dia. Saya tu. Stagflation, apa polisi tak jadi, government letak duit apa semua, orang dah tak yakin kepada ekonomi. Harga melonjak-lonjak. Sebab itu saya guna 3, 4, 5. Ada orang tanya kenapa tak letak ini 1, 2. Itu sebab dia. Itu tak dapat. Saya tak nak lukis stagflation. Kalau saya lukis 1, 2, of which tak salah pun dalam edit wave, tapi anda kena faham apa yang anda sedang lukis tu. Yes, saya tahu. Sini, sebab itu bila tengok RSI seperti saya sebut kini, anda tak dapat tengok dekat time frame besar. RSI H4 dan H1 ke bawah. Bukan hanya kat sini, ada tengok kat belakang ni pun sama. Dia tak dapat tengok di time frame besar. Idea dia adalah kepada momentum di time frame besar adalah tak reliable. Time frame kecil anda tengok momentum. Tapi saya tak nafikan ini boleh berlaku. Tapi nak lukis dia, kalau saya lukis benda tu, itu stagflation. Kalau lukis tak jadi bang. Tak, kena faham apa yang sedang diceritakan dekat chart. Itulah edit wave. Edit wave ni map. Dia menceritakan. Kalau kita letak macam tu, dan sini wave 3, harga aset naik termasuk saham. Saham tu aset. Inflation. Sama. Ekonomi sebenarnya tak bagus. Kalau itu berlaku, komoditi dollars melonjak. Dolar melonjak, yen melonjak. Tetapi euro, GBP, eurozone habis. Junam. Kalau itu berlaku. Saya tak lukis ini. Saya lukis, kita doakan yang baik-baik supaya 5 ni habis dan kita ada correction yang ini. Kita doakan semoga itu. Kalau cerita pasal ni pun dah jadi seram bang Sebab itu saya tak lukis benda tu. Kita pernah cerita benda ni, kalau tak silap saya awal tahun ni, masa orang duk sibuk pasal, bukan awal tahun ni, tahun lepas kita cerita benda ni. Tahun lepas, 1, 2, di mana kalau kita katakan ini dah jadi wave 3, off 3, harga aset terlalu mahal, US dollar pun melonjak, inflation, interest rate naik 20%, 30%, tak tahu nak cerita apa dah waktu tu. New virus pun dah keluar dah. Lah, varian apa lagi ada ni? Macam-macam varian sekarang. Jadi basic dia kepada apa yang kita tunggulah. Seperti yang saya sebut, saya nampak dekat Facebook Alif semua kan, saya nampak. Tapi seperti saya sebut sebelum ni, memang ada set up untuk short index. Tapi dalam sistem saya tak short index. Kalau anda short, terpulang kepada anda, memang ada short setup. Saya dah sebut benda tu, tapi saya tak trade untuk short index. Index ke bawah.
Ya. Semua ni memang ada set up untuk short index. Kalau Alif tak ada, wife dia ada, bagi tahu kat Alif. Zul dah nampak posting dia. Sama dengan Acoy tu. Dua-dua sama. Acoy beli. Belum masa untuk beli indeks. Belum masanya untuk beli indeks sebabnya kita belum lagi sampai equalate. Jadi tunggu, belum masanya untuk beli indeks ya. Yen pair kalau kita katakan masih ke bawah, yen pair masih ke bawah. Jadi sebarang bounce dia kepada pembetulan struktur ini. Macam mana anda tahu dia betulkan struktur tu? Daripada sini anda nampak RSI dia break. Itu je. Selagi dia bawah ni anda nampak 1, 2, 3 short. Itu je. Sistem ni amat simple. Anda kira 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 9 ataupun 13 ada bounce yang break momentum. Pian yang kita kata ide new COVID or perang, lalas perang yang datang. Great reset kami. Oi, jangan. Takut benda tu je lah. Okay. GJ tak ada. GJ ni mungkin habis. Kalau dia habis kat sini, then saya akan alihkan dua ni kat belakang. Sama seperti chart lain. Ini adalah satu kat sini. Kita akan jadikan ini flat. Iaitu 1, 2, 3, 1, 2, 3 dan ini adalah 5 wave dan kita jadikan ke bawah. Kita akan jadikan itu flat. Kalau ini jatuh ke bawah, apa tu? GJ dan GU pun start jatuh ke bawah. Betul. Kalau GU break, kita akan tukar chart kita. Itu je. Jadi kalau nak trade yang saya nampak adalah kalau dia buat pembetulan kepada struktur untuk EJ tadi ataupun EU. Pilih salah satu, tapi kalau kita tengok Euro USD JPY ni ke atas, anda trade Euro US dollar. Kalau Euro US dollar JPY ni ke bawah, anda trade Euro JPY. Itu je. Itu je. Anda nampak tak? Ini tak selemah seperti yang lain. Ini tak selemah seperti yang lain. UJ tak selemah seperti yang nampak EJ. Kecuali ini. Jadi anda tahu, ini kita panggil sebagai apa? Sebagai second dimension. Second dimension ni instrumen yang sepatutnya bergerak sama, sekarang ni lekuk dia sama, arah dia berbeza. Jadi yang follower AUD, NZD ni akan sampai kawasan resisten okey, dan memulakan pergerakan menurun balik. Jadi mungkin akan lengkapkan kat sini ataupun dia boleh turun sekarang. Kalau Euro JPY apa semua tu dah mula jatuh, ini akan mula jatuh di situ. Benda sama. Interest rate baru nak naik. Okey. Jadi kalau waktu tu, apa yang nak beli? Sektor apa yang nak masuk kalau kita sebut interest rate? Fikir-fikirkan, itu jadi nasihat pelaburan, tapi fikir-fikirkan. Okey. Jadi kesimpulan dia, indeks kita masih melihat ke bawah, yen pair masih melihat ke bawah, dolar masih ada kekuatan. Movement semasa untuk short term, the moment US dollar JPY ni sampai di sini, itu adalah yen dynamic. Maksudnya untuk yen pair yang lain, mula-mula kita ambil EJ lah. Yang ini belum lagi pecut. Yang ini dia akan pecut. Wave 3 dia nanti. Itu yang berdasarkan struktur sekarang lah. Kaitan struktur. Okey, ada apa-apa nak tambah ni? Ya, tak ada. Tak ada apa-apa nak tambah bang. Lepas ni sesi siapa? Wani ke Azmi? Saya bang. Sesi saya bang. Oh, okey. Lepas tu ada Wani lah. Okey. Saya nak pergi beli ayam. Ayam dah habis. Abang kena settle tu, grocery tu. Itulah. Coklat dah habis, mi dah habis, jadi nak pergi beli ya. Jadi itu sahaja daripada saya. Anda teruskan bersama Azmi, Irina, Wani dan ada Imran lagi. Ada Imran kan malam ni kan? Tak ada rasanya. Ada Imran ke? Ada Imran rasanya malam ni. Jadi itu sahaja daripada saya. Ada Imran. Jadi itu sahaja daripada saya.
Jumpa lagi minggu depan. Jangan miss sebab kita akan masuk kepada motif sequence dan collective sequence tu instead of elite wave. Sebab saya dah muak buat elite wave ni. Saya nak tunjukkan kepada anda kenapa kita pilih ini tadi instead of ini. Isnin nanti. Isnin dan Selasa ikut jangan lepas sesi nanti. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.